terowong Sungai Berhad. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fuad bin Kamal Arifin. Nak panggil Encik Fuad lah kot ya? Boleh. Okay, Assalamualaikum. Salam. Baiklah, Encik Muhammad Fuad ya. Dah berapa lama bertugas dengan Smart Tunnel? Okey, saya dah bertugas di Smart Tunnel ni selama 6 tahun ya. Dan memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Operasi lah. Jadi kiranya daripada mula penubuhan Smart Tunnel ni lah. Oh, okey, macam ni. Smart Tunnel ni sebenarnya pembinaannya bermula pada 2003 ya. Semasa tu saya tidak masih di tempat lain lah ya. Tadi sebelum Smart Tunnel ni beroperasi ataupun complete, saya ditukarkanlah ke Smart Tunnel. Sebelum ni saya di salah sebuah daripada lebuh raya di dalam grup yang sama juga. Jadi saya bermula di Smart Tunnel pada 2007 ya. So saya purely bertugas untuk mengambil alih operasi lah, operasi pengurusan Smart. Okey, kiranya terowong Smart ataupun Smart ni di bawah pengurusan syarikat mengurus air banjir dan terowong ke? Ya, betul. Kami sebuah syarikat konsesi yang diberi konsesi untuk menguruskan pengurusan tunnel ni selama 40 tahun. Kami ada sebuah syarikat konsesi. Sebenarnya Cik Fuad tujuan kami memanggil wakil daripada Smart ni lah kan. Sebabnya sepanjang 6 tahun beroperasi Smart Tunnel, masih ada kekeliruan di kalangan pengguna lebuh raya Smart tu sendiri yang mana mereka sering mengaitkan tentang fungsi Smart Tunnel. Mereka masih ragu-ragu dengan Smart Tunnel. Mereka selalu kaitkan Smart Tunnel ni tak berfungsi dengan seperti yang diharapkan. Mereka menyangkakan Smart Tunnel ni adalah diwujudkan untuk menyelesaikan isu banjir. Tapi mungkin Cik Fuad ada penjelasan tentang apa sebenarnya fungsi Smart Tunnel ni. Okey, sebelum tu memang saya akui lah sebenarnya selama 6 tahun ni kita beroperasi, memang masih ada lagi pihak-pihak yang individu juga yang tidak memahami sebenarnya apa Smart Tunnel ni. Dan kami pun memang sentiasa memantau perkara ni, maksudnya sentiasa mengikuti perkembangan ni, dan membuat beberapa perubahan ataupun peningkatan dari segi pertamanya untuk macam mana kita nak educate public ni. Kita telah menambah banyak saluran ataupun medium di mana kita boleh menerangkan sebenarnya apa fungsi Smart ni. Okey, sebenarnya kalau secara ringkasnya sebelum tu saya nak beritahu, Smart Tunnel ni adalah projek kerajaan sebenarnya, projek kerajaan di bawah pengawasan Kementerian Sumber Asli dan jabatannya adalah Jabatan Pemberitaan dan Saliran GPS. Itu untuk bahagian stormwater banjir, dan untuk bahagian lebuh rayanya di bawah pengawasan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dan kami ni adalah syarikat konsesi di mana saya rasa kebanyakan lebuh raya di Malaysia ni adalah di bawah konsep BOT Build, Operate and Transfer. Jadi pihak Smart kami ni build, kita banner, dan kita operasikan dia, dan kemudian kita akan memindahkan transfer kepada pihak kerajaan selepas 40 tahun lah. Okey, so bidang saya ni sebenarnya kalau saya nak cakap adalah banyak kepada lebuh raya Smart itu sendiri. Tetapi kalau dari segi overall dari segi konsep sebenar Smart ni, ia adalah satu daripada projek tebatan banjir sebenarnya, projek tebatan banjir yang mana memang unik pertama dan hanya di dunia setakat ni yang ada sistem yang macam ni, di mana kita mempunyai terowong dua fungsi untuk air dan untuk trafik. So seperti kita tahu memang masalah banjir ni satu fenomena di Kuala Lumpur ni. Jadi idea ni tercetus daripada pihak kerajaan juga untuk membina sebuah terowong, untuk membina sebuah projek di mana boleh mengatasi masalah banjir pada awalnya. Tetapi bila mengikut study apa semua tu, ikut kajian, kalau sekiranya kita membelanjakan terowong tu, mungkin sebenarnya projek terowong ni adalah
sebanyak 1.9 bilion 1.9. Jadi apa kata kalau kita membina sebuah terowong tu, supaya terowong ni boleh juga digunakan untuk kegunaan lain itu yang tercetusnya idea di mana terowong ni boleh digunakan untuk trafik Okey, so konsep dia di Kuala Lumpur ni seperti saya kata, masalah banjir terutama di kawasan-kawasan komersial dia panggil business district commercial business district di kawasan Dataran Merdeka apa semua tu. Sebelum ni memang kita dengar memang banyaklah banyak kejadian di sana. Jadi apa yang pihak kerajaan telah fikirkan iaitu macam mana nak mengatasi masalah ni. Dan nampaknya air tu daripada mana kalau okey dari segi pengaliran air tu daripada Sungai Ampang dan Sungai Kelang So apa yang Smart buat iaitu melencongkan air tu. Apabila berlakunya banjir hujan lebat lebihan air tu dialihkan ke sistem Smart. Sistem Smart tu bermula dekat Kampung Berembang lah di mana dikendalikan ataupun disenggarakan oleh pihak GPS sendiri. So dilencongkan air dan sejauh 3 km dan kemudian masuk ke terowong 3 km lagi, iaitu terowong yang dikendalikan oleh syarikat kami lah. Jadi selepas tu dimasukkan pula, dialihkan seterusnya ke 3 km lagi terowong yang banjir pula dikendalikan oleh pihak GPS ni lah. Dan air tu dilencongkan ataupun ditadahkan ke Taman Desa, dan seterusnya dilepaskan ke Sungai Kerayong. Bermaknanya sebelum ni kalau tiada Smart ni, maknanya air ni, limpahan air ni terus pergi direct ke kawasan Kuala Lumpur lah, kawasan Dataran Merdeka tu. Jadi apabila berlaku banjir sekarang ni, kita alihkan, instead of pergi ke kawasan Dataran Merdeka tu, dialihkan ke sistem Smart. Kiranya kalau dikatakan ketika itu Kuala Lumpur dilanda banjir, terowong Smart ni memang akan ditutup untuk laluan air lah. Okey, seperti yang saya kata tadi, sistem Smart ni beroperasi apabila berlakunya lebihan air ataupun hujan lebat Jadi perkara itu semua ditentukan oleh pihak GPS Sistem detection tu, flood detection system tu adalah diuruskan oleh pihak GPS lah. Jadi kita apabila kita menerima isyarat daripada pihak GPS mengatakan air akan dilencongkan, kita bersiap sedia untuk menutup terowong lebuh raya trafik kita ni. Selalunya berapa lama tempoh yang diambil untuk melakukan saliran air itu? Okey, bila kita kata mengenai terowong trafik ni kan, kita kena pastikan aspek-aspek keselamatan ni ataupun persediaan kita kena rapi. Dan sistem Smart ni memang sebenarnya dah dikata tu formulakan untuk mengambil kira aspek-aspek keselamatan ni. So sebelum kita tutup, sebelum air disalurkan, pihak GPS telah mendapat ramalan sejam, 1 jam sebelum tu. Bermakna 1 jam sebelum tu akan diramalkan air akan meningkat Jadi level sungai di Sungai Kelang Ampang tu akan meningkat. Jadi itu sejam. Bermakna ramalan sejam, jadi dah diberitahu pada kita pun, maknanya kita dapat 1 hour in advance. So apabila kita menerima isyarat tu, maknanya kita diberi 1 jam pula untuk membuat evacuation evacuation, memastikan tiada lagi trafik dalam terowong tu. Kemudian baru kita maksudnya kita tutup tapi dalam masa sejam tu kita kena pastikan peralatan-peralatan di dalam terowong lebuh raya tu dijaga, dan beberapa pintu-pintu kedap air tu ditutup untuk memastikan bila penyaliran air tu tiada memberi kesan kepada sistem terowong lebuh raya kita ni lah. Jadi 1 hour lah actually untuk warning tu diberi kepada kita. Okey, jadi kita berehat sebentar. Selepas ni kita akan bersambung semula dengan COO Smart Tunnel. Jadi pastikan anda terus bersama dengan My Suara FM. Kepada anda yang sedang mendengarkan My Suara FM ketika ini, diharap anda
mendengar dengan jelas tentang isu pencerahan fungsi Smart Tunnel yang dibawakan oleh COO Smart Tunnel itu Encik Muhammad Fuad bin Kamal Arifin. Baiklah, soalan seterusnya. Okey, jadi ramai sebenarnya yang dekat luar sana, penduduk-penduduk kat Malaysia terutamanya yang berada di KL. Sebab bila KL saja, bila hujan lebat akan banjir. Jadi diorang menganggap macam adanya Smart Tunnel ni akan hilang masalah banjir tu. Mungkin ramai yang tak faham lagi sebenarnya apa function sebenar Smart Tunnel, which is bila banjir je akan dikaitkan dengan Smart Tunnel. Jadi mungkin Encik Muhammad Fuad boleh berikan penjelasan, kira info untuk pendengar-pendengar kita, untuk semua yang sedang mendengar lah sekarang ni tentang banjir dan Smart Tunnel. Okey, mengenai banjir seperti yang saya beritahu tadi, banjir di Kuala Lumpur ni sebelum ni memang adalah beberapa tempat yang berlaku, dan coverage smart ni, sistem ni hanya tertumpu kepada kawasan-kawasan Dataran Merdeka, Masjid Jamik, jadi bukanlah sebenarnya smart system ni untuk mengatasi 100%, itu yang design lah, yang dah design lah, yang saya dipaham lah, jadi mengenai banjir masih berlaku di tempat lain tu, sebenarnya saya tidak dapat menyentuh lah perkara tu, tapi kalau boleh saya konsentrate untuk smart sistem ni, di mana kami pengendali terowong lebuh raya ni akan mengoperasikan terowong kami ni apabila mendapat isyarat daripada pihak JPS SCC Smart di Kampung Perembang tu. Jadi apabila berlakunya penutupan terowong lebuh raya Smart ni, memanglah actually sebab memang pada awalnya kita nampak mungkin terowong lebuh raya ni sebagai laluan alternatif, tetapi semakin lama semakin popular pula terowong smart ni. Jadi kita punya trafik pun meningkat, so apabila kita tutup terowong lebuh raya smart ni untuk operasi banjir ni, memang ada nampak kesan lah, sebab laluan yang mana lebih kurang 30-40% pengguna terpaksa alihkan, bila kita tutup maknanya mereka terpaksa pergi ke kawasan yang alternatif ni, alternatif kepada lebuh raya smart ni. Jadi 40% tu trafik tu, bayangkanlah 40,000 trafik beralih ke jalan biasa, memang akan berlakunya kesesakan. Tetapi saya ini secara peribadi lah, saya rasa kalau tiada smart ni, sistem smart ni, mungkin dua masalah tak dapat diatasi, iaitu kesesakan dan banjir. Tetapi apabila ada terowong smart ni, sekurang-kurangnya kita telah menyelesaikan masalah banjir yang berlaku di beberapa tempat di Kuala Lumpur ni lah, So kesesakan tidak dapat dielakkan. Mungkin ada statistik penurunan orang kata masalah kesesakan dan banjir daripada compare dengan adanya smart dengan sebelum adanya smart. Okey, kalau saya boleh sentuh di sini keadaan di Kuala Lumpur ni, trafik, saya rasa sebelum ni pun ada laporan-laporan daripada pihak-pihak berkuasa mengatakan peningkatan trafik memang ketara di Kuala Lumpur ni. Bermaknanya kalau kita buka pada 2007 tu, saya rasa kalau dari segi peningkatan trafik smart saja lebih kurang 15%, 15%. Dan itu untuk terowong smart, tetapi untuk trafik yang biasa pergi ke Kuala Lumpur ni mungkin juga meningkat. Jadi memang dari sehari-hari memang peningkatan trafik tu memang nampak, So nak kata menyelesaikan kesesakan ni tak boleh lah saya rasa, tetapi sekurang-kurangnya apa yang kita punya design untuk terowong smart ni, terowong lebuh raya ni, di mana kalau waktu-waktu biasa ni, kalau pengguna tu pergi ke Kuala Lumpur daripada Seremban dan masuk ke pintu masuk Kuala Lumpur di TUDM tu, dia boleh menjimatkan masa 2/3, 2/3. Maksudnya kalau sebelum ni 15 mungkin okeylah 30 minit lah contohnya kan. Jadi kalau menggunakan smart, mereka boleh travel about 10 minutes saja, compared to half an hour, maknanya komprehensif lah dia punya orang kata
dari segi penjimatan masa tu Ya. lagi baguslah berbanding dengan yang sebelum ni lah. Ya, sepatutnya macam itulah ya. Satu lagi, kita Terowong Smart, Terowong Lebuh Raya Smart ni kita boleh katakan gated punya highway, di mana memang kita lengkap lah dengan kemudahan-kemudahan di dalam terowong tu. Makna kalau sekiranya ada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, kemalangan apa semua tu, kita boleh mengatasinya dengan cepat lah ya. Jadi kita boleh dengan sistem CCTV yang ada semua ni, kita boleh pantau dengan sebaiknya. Kalau jalan biasa tu saya bukanlah nak komen sangat, tetapi kadang unpredictable kan, bila accident berlaku tu. Jadi mungkin pengguna tak dapat maklumat yang sebaiknya ke macam Terowong Smart ni, kalau sekiranya apa-apa berlaku, memang kita punya electronic message device tu semua untuk memaklumkan kepada pengguna-pengguna lah. Okey. Baiklah. Seterusnya soalan yang kita ada lagi berbaki 5 minit ya. Okey, daripada arah mana kutipan tol dilakukan untuk Terowong Smart ni? Daripada, setahu saya dia ada 2 arah kan? Betul. Okey. Terowong Smart ni, Terowong Lebuh Raya Smart ni dia ada 3 lapis lah sebenarnya tiga deck lah deck atas tu dia daripada perjalanan daripada Kuala Lumpur ke selatan, ke Seremban, ke Ceras itu deck atas so deck atas tu apabila memasuki deck atas tu masa itulah yang nak kena bayar tol. Bayar tol tu di mana? Di TUDM lapangan terbang TUDM, lapangan terbang Sungai Besi yang pertama di Malaysia ni kan. So yang itu untuk laluan dari Kuala Lumpur ke selatan, dan daripada selatan pula daripada Ceras, daripada PJ, Shah Alam, Seremban, kutipan tol juga di tempat yang sama juga, tetapi pengguna akan melalui dek bawah. Dek bawah pergi ke Kuala Lumpur. Jadi untuk yang dek ketiga ataupun lapisan di bawah sekali tu sebenarnya untuk air sahaja. Sebab tu yang Terowong Lebuh Raya Smart ni kita ni 2 fungsi lah untuk trafik dan air lah. Jadi itu lokasi tol smart kita lah dia terletak berhampiran dengan TUDM Sungai Besi. Jadi sebenarnya dia bertingkat lah. Sebenarnya bertingkat. Itulah saya nak beritahu, memang nama pun smart jadi terowong ni memang terowong smart sebab apa? Satu, kita punya design tu untuk satu arah saja. Kalau pergi selatan kenderaan hanya satu arah, dan ke Kuala Lumpur satu arah lagi. Jadi tidak berlaku kata orang tu head on collision maknanya accident seperti jalan-jalan biasa kan. Jadi dari segi aspek-aspek keselamatan tu memang dah diambil kira lah design dia dah memang unik so itu yang kata orang tu, kalau tanya accident yang besar di Smart Tunnel ni memang tak berlaku. Setakat ni tiada kematian kes kematian berlaku di dalam Terowong Smart. Alhamdulillah lah insya-Allah. Mungkin dari segi material yang digunakan untuk Smart tu, tapi tak apa, kita akan bersambung selepas berita ringkas di MySuara FM. Jadi pastikan anda terus mendengarkan www.mysuarafm.net dan juga di www.mysuara.fm. Juga layari laman web portal kami di www.mysuara.net. Jadi pastikan anda terus bersama dengan MySuara FM. Tunnel membincangkan ataupun membuat pencerahan tentang Arin jadi saya COO Smart Tunnel. Arin COO Smart Tunnel. Okey, kita masih lagi bersama dengan MySuara FM dan kita ada temu bual bersama dengan COO Smart Tunnel, Encik Muhammad Fuad Kamal Arifin. Astagfirullahaladzim, maafkan saya. Jadi kepada anda, saya mendapat respon daripada pendengar-pendengar MySuara FM yang mengatakan ada yang bertanya kalau contohnya isu kalau antara Smart Tunnel dengan banjir. Okey, kalau diorang tak boleh kaitkan di antara Smart Tunnel dengan banjir. Jadi sebenar-benarnya fungsi Smart Tunnel, dia kata sampai bayar tol RM2. Dia kata itu untuk cover kos pembinaan ke? RM2 tu memang untuk semua laluan sama RM2 lah. Ya betul. Untuk semua maksudnya untuk kelas 1 lah. Sebab kita memang hadkan kepada kelas 1, iaitu
kereta yang biasa dengan lori yang kecil lah, lori kecil. Lori besar apa semua tu memang tak boleh masuk. Kena lori So satu tan memang lah. standard RM2 semua dibayar. Walaupun lori. Lori yang 1 tan yang kecil tu pun standard. Kalau dibandingkan dengan lebuh-raya yang lain, kadang-kadang ada lori yang bayar lebih kan. Ya, betul. Mereka ikut ni. So okey, mengenai tol tadi memang sensitif sebenarnya tol ni. Tapi kalau ikut kajian sebelum ni, dia orang telah buat kajian menetapkan RM2 ni pun bukan senang-senang nak tetapkan Ikut kajian dia untuk untuk lebuh raya Terowong ni, lebuh raya ni, di mana okey, kalau nak dari segi kos penyelenggaraan senang-senang saya nak cakap, lampu saja bil lampu saja kita punya melebihi daripada RM200,000 sebulan. Sebulan Okey. Lepas tu penyelenggaraan yang lain tu bukannya straightforward punya penyelenggaraan di mana kalau kata nampak lebuh raya yang biasa tu kita boleh nampak maintenance punya kru ke atau lori boleh senang buat penyelenggaraan tetapi dalam Terowong ni dia punya tempat dia memang limited constraint of space. Jadi kita kena gunakan bukan kata peralatan yang canggih sangatlah, tetapi aspek-aspek keselamatan semua tu nak kena ada. Jadi yang itu yang kos yang menyebabkan kos penyelenggaraan kita tinggi. Bukan senang kata orang tu nak tutup nak repair lampu sebiji ni sebuah lampu ni tutup macam tu saja kita perlukan pengurusan trafik yang betul. Yang itu kos-kos itulah yang kita ambil kira. Jadi kenapa RM2 tu saya rasa harap dah justify lah sebenarnya. Penyelenggaraan operasi Terowong Lebuh Raya Smart ni memang tinggi kos dia tapi sebenarnya RM2 tu pun kita sebenarnya bukanlah kata kita buat duit daripada tu tapi perkhidmatan yang kita beri tu kita nak jugalah diberi pulangan dia jadi teruskanlah menggunakan Terowong Lebuh Raya Smart. Saya kira RM2 tu masih lagi memadai lah. Saya rasa saya pernah melalui Terowong Smart ni dan saya rasa memang kalau RM2 tu mampu bayarkan, dan sebab memang jalan dia lancar, tak ada traffic light dan senang. Okey, jadi mungkin Encik Fuad boleh kongsikan dengan pendengar MySuara FM. Tadi kata berikutan tak ada kemalangan yang berlaku di dalam Terowong Smart. Lepas tu kira aspek keselamatan tu memang diutamakan. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kita mengenai dengan material yang orang kata menjadi aspek utama dalam pembinaan Terowong Smart ni. Okey, yang pertamanya, saya mungkin nak clarify balik yang kemalangan tu saya beritahu tu kemalangan maut lah Kemalangan biasa ni ada, tetapi mungkin saya boleh cakap sini lah, kemalangan tu disebabkan oleh memandu dengan sangat laju, kadang mabuk sebenarnya. Kebanyakannya yang ni memang dia mabuk happy hour selepas di Bukit Bintang ke-12 kan. Kemalangan ni simple. Saya rasa facilities yang kita ada ni di sepanjang Terowong Lebuh Raya Smart ni memang ada CCTV. Di sepanjang tu memang ada CCTV dan kita tidak ada blind spot langsung Maksudnya setiap inci tu ada dipaparkan di CCTV. So kita punya KPI ataupun kita punya yang kita berikan kepada pihak peronda atau pihak keselamatan kita, sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini, kemalangan ataupun kerosakan apa semua, pihak peronda tu kena berada dalam masa 5 minit maknanya kalau lebih daripada 5 minit tu kita fail so tapi itu dari segi dia pergi on site, tetapi dari segi detection tu bukan 5 minit lagi, dalam 1 saat atau 2 saat je. Sebab apa? Contohnya kalau ada satu kereta berhenti di dalam terowong, kita punya automatic incident detection system ni, AID kita panggil bukan AIDS, AID. So dia boleh detect dalam masa saatnya, dia akan prompt dekat control room, katakan menunjukkan ada satu kereta dah berhenti lah. Jadi beberapa saat saja kita boleh. Sebab apa, kalau sekiranya kita tidak ada sistem tu, bermakna bila sesuatu kereta tu kerosakan di tengah-tengah lebuh raya
smart tu, mungkin ada satu kereta yang tak perasan daripada jauh ke apa semua kan, mungkin akan berlaku kemalangan lah. Sebab tu kita kena ada sistem pengesanan yang cepat. Ya. Satu lagi kita punya lampu-lampu di atas terowong tu kan, yang menunjukkan apa tu pangkah merah ke atau pangkah hijau. Jadi sekiranya ada sebarang kerosakan kereta berhenti ke apa semua, kita akan menyalakan lampu ke atas tu, mengatakan mana ahead tu ada sesuatu lah di depan tu. Kemudian ni satu lagi yang special tentang terowong Lebuh Rotan Smart ni. Kita ada break-in system ni, di mana pengguna-pengguna yang tune in to FM radio ni FM radio lah radio frekuensi lah, media prima apa semua tu, semualah Astro, memang semua yang apa tu participate tu. Jadi bila berlakunya sesuatu atau kita nak buat pengumuman, kita akan break in. Kita akan kata tu bila tengah lagu Era Fazira kan, tiba-tiba dengar ada suara orang lain kan. Basically itu daripada control room kita mengatakan okey, diminta pemandu berhati-hati di depan ada berlaku sedikit kemalangan ke apa semua. Jadi dia akan intercept break in tu. Jadi semua radio-radio yang ni dah memang participate dengan kita, dan telah pun diberitahu yang ada sesuatu masa nanti kita akan intercept atau break in lah. Sebab apa? Untuk membuat pengumuman kepada pengguna-pengguna. Yang itu saya rasa tidak ada lagi di mana-mana di Malaysia lah. Ya, betul. Saya agak terkejut dengar tu, macam pertama kali saya dengar ni. Sebab tu bila masuk di terowong Lebuh Smart ni, kena kena switch on kan radio tu ya. Contohnya kalau macam itu radio yang berfrekuensi, kalau macam penggunaan internet di dalam terowong tu, masih dapat ke guna internet tu? Agak-agaknya selama ni tengok. Okey, macam ni. Kita pun dah bekerjasama dengan pihak-pihak apa tu mobile network ni yang besar ni lah so memang boleh digunakan, telefon boleh digunakan di dalam tu, dan biasanya kalau saya pakai saya punya iPad ke apa semua, memang saya boleh surf internet lah. So saya rasa sepatutnya boleh dengar lah sebab radio frekuensi pun boleh dengar dalam terowong smart tu ya. Radio frekuensi yang ni lah yang dah didaftarkan, yang participate dengan kita lah. Jadi maknanya perlu participate dengan smart untuk sistem break-in tu. Lepas tu kalau macam nak menggunakan internet ke nak menggunakan telefon dalam tu, itu memang bergantung pada mobile system lah kan. Boleh lah, itulah boleh, actually boleh masuk internet lah. Jadi memang betul-betul smart lah terowong smart ni. Betul-betul itulah, smart. Macam itulah. Jadi itulah diharap kepada semua yang sedang mendengar MySuara FM ketika ini, agar dengan penjelasan mengenai fungsi Smart Tunnel dan juga kelebihan-kelebihan yang ada di Smart Tunnel akan dapat membantu anda untuk orang kata mendapatkan info dan tidak salah faham dengan fungsi sebenar Smart Tunnel yang dikatakan sebagai bila ada Smart Tunnel mesti hilang banjir. Tidak, dia ada benda yang kita coverage, ada benda yang tidak coverage. Sebab itu adalah limited edition kata orang. Bencana alam ni bukan kerja kita. Okey, jadi kepada Encik Muhammad Fuad, mungkin boleh kongsikan dengan kami di MySuara FM dan juga pendengar MySuara FM juga mengenai dengan perancangan masa depan Smart dalam masa mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, sebab tadi mempunyai jangka masa sehingga 40 tahun untuk terowong Smart ini kan. Okey, saya rasa selama 6 tahun kita beroperasi ni memang kita telah melalui banyak cabaran sebenarnya, banyak cabaran. Yang mana saya rasa tim-tim saya ni sebelum ni kita tidak pernah ada pengalaman untuk mengenalikan terowong dua fungsi ni, lebuh raya dua fungsi ni. Jadi banyak perkara yang kita telah lihat, kita tengok yang perlu ada peningkatan. Yang pertamanya saya rasa lah internally kita kena tingkatkan actually kita punya mutu kerja kita, attitude kita sendiri, yang mana kita bukan saja mengenalikan lebuh raya biasa, ini adalah lebuh raya terowong yang special. Jadi sebab tu perancangan saya mulakan dengan kaki tangan saya dulu. Baiki dulu internal kita punya prosedur apa semua tu. Dan seterusnya perancangan kita dari masa ke semasa memang kita begitu rapat dengan pihak-pihak berkuasa seperti Lembaga Lebuh Raya, JPS, di mana kita nak sentiasa berkomunikasi
supaya apabila kita adakan operasi banjir ni, semua pihak maknanya faham dan tahu apa nak buat lah. Jadi memang dari masa ke masa kita dah start lah actually untuk bekerjasama. Dan juga saya rasa Turung Lebuh Raya Smart ni bukan saja kita saja yang bertanggungjawab pada saya lah. Saya rasa semua agensi, semua badan-badan juga bertanggungjawab. Dan saya juga nak kata orang tu nak beritahu di sini, iaitu kita memang ada perancangan, maksudnya perancangan macam ni lah. Bila kita menutup lebuh raya terowong kita ni, kita nak pastikan kita tak nak tutup lama. Maknanya kita kena kaji balik. Sebenarnya kita dah kaji kan, macam mana cara kita nak mempercepatkan lagi penutupan yang pertama lah. Dan pembukaan semula tu pun kita perlu cepatkan supaya pengguna boleh menggunakan seperti biasa lah. So yang itu memang satu lagi perkara penting lah, yang mana sebenarnya kita ada KPI kita untuk membuka semula. Dan yang lain-lain tu seperti biasalah, kita bekerjasama dengan pihak-pihak media juga untuk membantu kita untuk memberitahu pada orang ramai tentang fungsi smart yang sebenarnya lah. Alhamdulillah setakat ni memang kita dapat kerjasama sepenuhnya lah dengan pihak-pihak yang berkenaan lah. Oh, mungkin jadi dalam itu untuk jangka masa yang terdekat. Kalau mungkin untuk jangka masa yang panjang pula. Jangka masa panjang sebenarnya betul lah yang beritahu tentang kita ada lagi lebih kurang 30 tahun lagi sebenarnya 30 tahun lagi konsesi kita. Jadi dari segi aspek engineering engineering tu saya rasa kita belum lagi ada betul-betul lah perancangan tu, yang mana untuk kita nak tambah lagi ke, nak panjangkan terowong ke, tak ada sebenarnya. Tu saya kata kalau perancangan tu banyak kepada, sebab saya kata ini adalah terowong yang pertama di dunia. Dan kita masih kita punya pengalaman adalah selama 6 tahun saja. So banyak perkara lagi yang kita kena pelajari lah. Jadi saya rasa kita nak kena tengok balik macam mana kita boleh kendalikan terowong dua fungsi ni dengan lebih baik lagi. Dan juga kata orang tu bukanlah maknanya apa saja pelaburan ataupun yang telah projek Lebuh Raya Smart ni yang telah dibelanjakan ni adalah berbaloi lah. So saya rasa itu pihak kita yang nak kena fikirkan untuk nak memberitahu kepada semua yang bahawa memang justified sebenarnya Smart Tunnel ni. So nak tanya saya perancangan 20 tahun lagi, saya tak pasti, mungkin saya pun tak ada lagi dah betul. Okey, jadi kepada pendengar My Suara FM, kami di Konti Radio My Suara FM mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Fuad Kamal Arifin kerana sudi berkongsi info mengenai dengan fungsi Smart Tunnel kepada pendengar-pendengar My Suara FM dan juga kepada mereka yang mungkin pertama kali mendengarkan My Suara FM, sebab ramai pendengar baru tiba-tiba. Ya, saya pun pendengar baru ni. Okay, lepas ni boleh selalu kita. Okey, jadi kami berharap agar anda telah pun mendapat info dan kami akan update dari semasa ke semasa mengenai info-info yang berlaku di dalam negara kita kepada pendengar My Suara FM. InsyaAllah setiap hari Rabu pagi kita akan ada updating mengenai info-info di dalam negara kita. Jadi pastikan anda terus mendengarkan My Suara FM. Jadi terus putar tekan www.mysuarafm.net dan juga di www.mysuara.fm. Juga layari laman web portal kami di www.mysuara.net dan tak lama lagi kami juga ada My Suara TV. Jadi pastikan anda terus menantikan apakah info yang kami akan bawakan di dalam My Suara TV. Jadi kita berhibur dengan lagu dan terima kasih kerana mendengarkan My Suara FM. Okay.